السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pagi ini diizinkannya sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu, walaupun dalam keadaan online, jarak jauh. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah, saya di masjid ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita secara online ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkat dalam hidup kita. Dapat kita ilmu yang memberi manfaat. Dengan adanya ilmu itu boleh kita bertindak dengan sewajarnya, yang betul. Boleh kita bertindak dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Diterima Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Apabila kita beriman dan amal soleh, Allah akan hadiahkan syurga bagi kita. Ini janji Allah dalam Quran. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah, ya. Suratul Baqarah ayat 82. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu syarat beriman dan beramal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, beriman, percaya kepada rukun iman yang 6 tu. Jangan ada ragu, jangan ada syak, jangan ada waham, jangan ada zon. Rukun iman yang 6 tu. Kemudian amal soleh, buat apa saja menurut kehendak Islam. Semua perbuatan kita, semua perlakuan kita, semua tindakan kita menurut cara Islam. Kerana kalau tak ikut cara Islam, Tuhan tak terima. Dalam Quran Allah sebut apa? Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi ya di akhirat. Tak dapat apa-apa. Tak dapat pahala. Tak dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia dalam keadaan rugi. Malahan dapat seksa pula tu. Kerana tak ikut cara Islam. Jadi mari kita sama-sama amalkan Islam dalam hidup kita. Semua kena ikut cara Islam. Akidahnya akidah Islam, ibadahnya cara Islam, ya, ekonominya cara Islam, perjuangannya cara Islam, pakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, duri kenara cara Islam, nuntut ilmu cara Islam,
Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Baru diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kitab yang kita baca ni namanya Hidayatus Salikin, nama kitabnya. Petunjuk bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju keredaan Allah Taala. Kitab yang kita baca ni dia mengandungi aktiviti-aktiviti harian. Bermula dari kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Bermula dari pagi bangun dari tidur tu, ada peraturan-peraturan, ada adab-adab yang perlu kita lakukan sampai kita tidur balik. Malahan tidur tu sendiri nak dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Bermakna kita nak menjadi hamba Allah tu 24 jam sehari semalam. Bukan di masjid aja, bukan di surau saja, bukan di rumah saja. Di mana-mana pun kita kena menjadi hamba Allah. Kerana dia mengandungi aktiviti-aktiviti kehidupan. Ataupun acara-acara kehidupan. Dari sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar perkara, kena ikut cara Islam. Kerana Islam itu dah lengkap. Allah dah isytihar bahawa Islam itu satu cara hidup yang lengkap. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Suratul Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redhalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Oleh yang demikian, apa saja kita buat, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Kalau Tuhan tak terima. Jadi begitulah. Kita dah belajar macam mana bangun pagi macam mana, masuk tandas macam mana. Ada adab dalam tandas macam mana? Dah kita belajar dulu dah. Keluar tandas macam mana? Kemudian pergi ke masjid macam mana? Berpakaian macam mana? Hati kita macam mana? Kemudian apa? Cara-cara je macam mana? Sudah sampai masjid apa nak buat? Kita dah sembahyang subuh bersama. Ini dah kita bicara je. Sudah sembahyang subuh bersama-sama di masjid. Kemudian lepas sembahyang subuh apa kita buat? Kita zikir dulu, wirid dulu. Ada wirid-wirid pun ada dalam kitab kita ni. Kemudian dah lepas wirid itu dah tahlil, dah tasbih, dah tahmid, dah takbir dan sebagainya. Dah lepas itu kita baca doa. Dah lepas doa ada lagi zikir-zikir yang perlu kita baca. Ayat 10. Kita baca zikir tu. Sudah kita baca zikir tu, ada lagi masa. Tunggu kejap. Tunggu kejap sehingga matahari terbit, sehingga dia naik segala. Matahari terbit sekarang ni kira-kira pukul 7 lebih lah, 7:05 begitu lah. Tunggu setengah jam lepas tu. Bila naik matahari segala tu, sembahyang dulu sunat isyraq namanya, sunat isyraq. Saja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Taala. Lepas tu sembahyang pula sunat duha. Sunat duha ni panjang masanya. Daripada masuknya isyraq tu sampai gelincir matahari, sampai zuhur. Itu panjang masanya zuhur tu. Bila-bila berapa rakaat boleh. Jadi kalau ada lagi masa lepas sembahyang sunat isyraq tu, sembahyang sunat lain-lain tu, ada lagi masa kita kena lakukan salah satu daripada 4 perkara atau keempat-empatnya sekali. Salah satu pun boleh, salah 2 pun boleh, salah 3 pun boleh, keempat-empat pun boleh sekali. Ini kita nak sambung pagi ni. Bila ada masa lagi, hendaklah kita lakukan perkara-perkara, salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama apa? Kalau ada majlis ilmu, kita pergi menuntut ilmu. Kalau ada pagi-pagi tu, kuliah duha ke, kuliah subuh ke, menuntut ilmu. Itu yang pertama ya. Tapi ilmu yang kita tuntut tu biar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Tanda ilmu yang memberi manfaat itu ada 6. Yang pertama, lagi dia mengaji, lagi bertambah takut dia akan Allah Ta'ala. Menambahkan takut dia kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Kurang gemar dia kepada urusan dunia. Bukan dia tinggal dunia, tapi kurang gemarnya. Tapi buat juga. Karena itu keperluan hidup. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada hal akhirat. Dia lebih suka pada akhirat daripada dunia. Yang keempat, itu tanda 6 ya. Yang keempat, dia kenal kelemahan dirinya sendiri.
Dia tahu kekurangan dirinya. Lalu dia cuba berikhtiar untuk supaya mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya itu. Nak tahu kekurangan diri ada 4 cara. Ini dah kita baca dulu ni. Ini ulang kaji pagi ni. Mula-mula sebagai mukadimah. Ya, ada 4 cara nak tahu kelemahan diri. Yang pertama berguru dengan guru yang mursyid. Yang kedua tanya pada musuh. Cinta lalu aja ni, tak ada huraian. Yang ketiga bersahabat dengan sahabat yang ikhlas. Yang keempat bergaul dengan masyarakat ramai. Bergaul dengan masyarakat ramai. Tahulah kelemahan kita. Itu yang keempat tadi ya. Kenal akan kelemahan dirinya. Kenal aib dirinya. Yang kelima, dia tahu. Kenal tipu daya syaitan. Kerana syaitan cuba menipu daya. Cuba mengalihkan pandangan dia daripada mengingati Allah. Cuba mengalihkan minatnya kepada sesuatu yang di luar kehendak Allah Ta'ala. Ikut hawa nafsu umpamanya. Itu tipu daya syaitan tu. Syaitan tu sentiasa bersahabat dengan nafsu tu, dibantu oleh nafsunya. Kerana nafsu tu sentiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang kelima, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Itu yang keenam ya. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Iaitu riak, ujub, takabur dan lain-lain. Ya. Ini 6 tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat. Belajarlah kalau ada ilmu itu. Tak kira lah manfaat dunia atau manfaat akhirat. Tak kira. Belajar ilmu dunia pun boleh. Asalkan dia memberi manfaat pada kehidupan dia. Belajar membaiki motor boleh. Belajar membaiki motoka boleh. Belajar membaik komputer boleh. Dan sebagainya. Belajar menjahit boleh. Belajar memasak boleh. Itu ilmu yang memberi manfaat. Tapi yang utamanya ilmu yang memberi manfaat kepada agama. Kalau tak ada boleh belajar yang lain-lain. Itu yang pertama. Ada lagi masa. Apa nak buat? Ini pagi ni nak cerita ni. Yang pertama dah habis. Ada 4 perkara. Yang kedua. Perkara yang kedua. Bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Ataupun dah belajar. Ataupun tak ada. Majlis ilmu tak ada. Batu Gajah ni tak ada. Di Bemban tak ada. Di apa namanya? Apa nama kampung ni ya? Seri Jaya tak ada. Di Cenderung tak ada. Kawasan ni tak ada majlis ilmu. Apa nak buat? Tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu. Dan tiada kuasa menuntut akan dia. Cari-cari tak ada, cari-cari tak ada. Tetapi engkau sibuk dengan ibadah yang sunat. Lepas itu bacalah ibadah-ibadah yang sunat. Buatlah, zikirlah, tasbihlah, tahmidlah, tahlillah sebagainya. Apa saja ibadah yang sunat. Apa itu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu ibadah yang sunat. Bayang sunat ke, baca Quran ke, zikir ke, wirid ke, tasbih ke, tahmid ke, ya. Ibadah yang sunat daripada zikir. Zikir banyak. Zikir biar banyak-banyak. Jangan sikit-sikit. Ada orang malas berzikir. Maksud saya lah malas zikir ni. Patutnya saya nak kena ubah dari saya ni. Biar dia banyak zikir kerana Allah suruh. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Macam-macam boleh sebut. Subhanallah boleh, alhamdulillah boleh, Allahu akbar boleh, ya hayyu ya qayyum boleh, ya zal jalal wal ikram boleh, ya rahman ya rahman ya rahman ya rahim pun boleh. Apa saja zikir ya. Asalkan memuji Allah Taala. Daripada zikir. Kalau tak ada zikir lagi dah habis, baca Quran. Buka Quran tu baca. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni perlu dibelajar. Mula-mula belajar membacanya. Ya? Jangan ambil Quran tu baca seorang-seorang. Elok beramai-ramai. 2-3 orang kumpulan. Dia masjid ini alhamdulillah dia ada majlis pengajian Quran. Ada yang diketuai oleh Ustaz Azim kita ni. Jadi belajar. Nak belajar membacanya. Kerana baca Quran ni bukan cakap Melayu. Cakap Melayu dia tak ada hukum. Tak ada ikhfa, tak ada idgham, tak ada kelab. Tapi Quran kena belajar membacanya. Udah belajar membacanya, belajar pula maknanya. Udah belajar maknanya, belajar pula tafsirnya. Kemudian diyakini. Yakin betul-betul. Udah yakin, diamalkan. Bila diamalkan lepas itu dikembangkan.
Karena kata Nabi, orang yang paling bijak ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarnya. Itulah orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, ya. Baik-baik kamu ialah kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Kamu belajar dulu dan mengajar. Itu kamu yang sebaik. Jadi belajar Quran ni. Itu baca Quran, ya. Dan mengucap tasbih. Subhanallah, 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 mengucap tasbih, ya. Dan mengucap selawat. Ya, selawat Allahumma salli ala Muhammad. Atau paling pendeknya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang diterima Tuhan walaupun tak khusyuk, walaupun tak ada tahu maknanya, tak khusyuk, tak ada tahu makna, tapi ada dua ibadah diterima oleh Tuhan, buat aja. Ya, dapat pahala. Yang pertama baca Quran, tapi nak betul lah. Yang kedua selawat akan Nabi. Kerana selawat Nabi ni satu ibadah yang Allah turut serta. Ya. Yang lain tak ada. Kita semayang, Allah tak ada semayang. Kita puasa, Allah tak puasa. Kita baca Quran, Allah tak baca Quran. Ya. Allah, dia punya Quran, takkan dia nak baca pula, ya. Ya, kita naik haji, dia tak naik haji. Tapi selawat dia sendiri selawat. Dia pun sama selawat, tahu? Mana tahu? Allah kabul Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka itu berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepadanya dengan selawat yang banyak-banyak, ya. Banyak selawat. Kita selawat dengan Nabi itu, Allah balas balik 10 kali. Sekali kita selawat, Allah balas 10 kali. Jadi banyak selawat dengan Nabi. Esok kita dah mati, esok kita hendakkan syafaat dari Nabi. Nabi Muhammad, ya. Kita hendakkan syafaat dari dia. Banyaklah selawat, mudah-mudahan dengan itu dia bagi pertolongan kepada kita. Walaupun kita patut masuk neraka, dengan pertolongan Nabi kita boleh lepas daripada neraka dan boleh masuk syurga. Ya. Ataupun kalau tak ada dosa, Allah boleh naikkan pangkat kita. Dengan syafaat Nabi, pangkat kita di syurga esok. Boleh dapat pangkat muflihun, boleh dapat pangkat al-faizun, boleh dapat pangkat ashabul yamin, boleh dapat pangkat al-abrar umpamanya. Itu pangkat-pangkat di syurga. Walaupun kita tak layak, kerana kita rajin berselawat kepada Nabi. Jadi banyak selawat dengan Nabi, ya. Jadi selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat tu sallallahu alaihi wasallam tu. Maka yang demikian itu daripada darjat abidin. Kalau kita buat itu, kita termasuk dalam golongan abidin, orang yang beribadat. Kalau banyak dia panggil abidin. Kalau seorang abid, tapi orang Melayu seorang panggil abidin, ada nama Zainul Abidin, ya. Seorang aja, padahal abidin tu ramai. Tapi tak apalah, itu dari segi nama aja. Abidin tu artinya orang-orang yang beribadat kepada Allah Taala. Itu namanya abidin. Masuk dalam golongan abidin. Dan itulah tariqat. Tariqat itu artinya jalan. Ya, tariqat itu jalan menuju keredaan Allah Taala. Itu tariqat. Ya, macam-macam ada tariqat salihin. Tariqat salihin, jalan nak menjadi orang soleh. Banyak beribadat, banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak tahmid, banyak bertahlil dan sebagainya. Itu tariqat salihin. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan. Ini janji ni. Orang yang dapat kemenangan di dalam dunia. Di dunia pun kemenangan. Ya, orang muliakan dia. Orang hormatkan dia. Orang tak nanya dia. Orang kesian tengok dia. Rezekinya pun apa? Dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau dia menjadi orang yang bertakwa, rezekinya pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dalam sebarang masalah yang dihadapi olehnya, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan, ya? Itu kalau dia bertakwa. Itu kemenangan tu. Di dunia pun kemenangan, di akhirat pun dapat syurga. Itu kemenangan, ya. Itu janji Allah Taala. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu sentiasa berada dalam keadaan selamat. Ya, makam yang selamat, darjat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga yang terdapat
air yang berpancutan. Ada air pancut di syurga, tahu? Itu dia. Itu janji orang yang solehin tadi. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Kita nak menang, kita tak nak kalah ya. Dalam dunia pun kita nak menang. Orang main bola nak menang aja. Orang main badminton nak menang aja. Orang main hoki nak menang aja. Tak ada siapa nak kalah. Kalau kalah tu tengok. Kalau kalah tengok. Dia tunduk aja balik ya. Monyok je rupanya. Kalau kalah. Kalau menang, gembira ya. Ini kita di akhirat maksud nak kemenangan ya. Di dunia pun dapat kemenangan, di akhirat pun dapat kemenangan. Tetapi hendaklah ibadah orang itu dengan ikhlas. Ini kena buat yang ikhlas ya. Jangan kerana lain daripada Allah Taala. Kerana Allah perintahkan kita beribadah secara ikhlas semata-mata kerananya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ya. Dan kamu tidak diperintahkan supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlisin, dan juga kerana agama, lahuddin ya. Itu biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau tak terima dari Tuhan. Ya. Dengan ikhlas kepada Allah Taala dan jangan riak. Riak itu penting, buat atau tinggalkan satu ibadah selain daripada kerana Allah. Buat bukan kerana Allah, tinggalkan pun bukan kerana Allah. Itu riak namanya. Riak ni dia masuk dalam syirik kecil. Syirik ada 3. Yang pertama namanya syirik jali, yang kedua namanya syirik khafi, yang ketiga namanya syirik kecil. Syirik kecil itu riak tu. Kata Nabi, aku yang aku takutkan kamu ni, bukan aku takutkan dia, aku yang aku takutkan aku, kata Nabi, untuk kamu. Lebih aku takut daripada Dajjal ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Itu syirik kecil. Jangan riak. Dan ujub tu artinya apa? Heran diri. Handai aku ni, terror aku ni, kaya aku ni, cantik aku ni, handsome aku ni, kuat aku ni. Itu namanya riak. Apa? Bukan riak, ujub ya. Ujub. Dan takabur. Takabur itu kalau dibandingkan dengan orang lain. Takabur. Handai aku daripada Ustaz Azim, itu takabur itu. Handai saya daripada Ustaz Azim lagi, saya takabur itu. Handai aku daripada Imam Kamaruddin lagi, takabur itu. Handai aku daripada, saya sudah tak tahu, saya yang kenal Imam Kamaruddin je, lain tak kenal. Orang tahu tapi nama tak tahu. Handai aku daripada Syanu itu takabur. Siapa riak, siapa takabur, siapa yang ujub, dia mempusakai sifat iblis. Orang riak, orang ujub, orang takabur tu dia mempusakai sifat iblis. Jangan ya. Kerana firman Allah, ini pun ayat tadi ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. Tahu Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru, itu surah Al-Bayyinah. Apa artinya? Tiada dan tiada, wama, dan tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah, melainkan kerana menyembah Allah. Liya'budullah ya. Menyembah Allah. Menyembah Allah Ta'ala padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas maksudnya. Itu perkara yang pertama. Buat dengan ikhlas. Buat apa-apa. Apa nak buat? Kalau sama tadi? Kalau tak ada majlis ilmu, berzikirlah. Buat benda-benda yang sunat. Baca Quran boleh. Bertasbih boleh. Bertahmid boleh. Bertahlil boleh. Selawat boleh. Dan sebagainya. Tapi biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Jangan nunjuk-nunjuk pada orang. Bila orang tengah ramai punya kuat suaranya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau seorang, lalu tak nak nyebut. Biar semata-mata kerana Allah. Ya? Ikhlas. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua. Lepas yang pertama tu, dah habis yang pertama, buat yang kedua pula. Yang kedua ni, yang ni bukan yang pertama, minta maaf. Yang pertama menuntut ilmu tadi. Yang kedua, buat yang sunat-sunat. Yang ketiga. Ini yang ketiga pula. Perkara yang ketiga, bahawa sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Buat kebajikan kepada masyarakat keliling. Muslimin dan muslimat. Tengok siapa yang perlukan pertolongan. Bantu dia. Bahawa sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin atau muslimat. Dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan, bagi dia seronok. Ya. Tengok orang-orang, kalau atapnya bocor kita tolong baikkan.
Kalau tiangnya leput, kita gantikan tiangnya, umpamanya. Kalau dia tak cukup makan, kita sedekahkan makanan bagi dia. Kalau dia perlukan bantuan, kita bantu dia. Kalau dia sakit, kita ziarah dia kawan-kawannya. Kalau kita cari ubat untuk dia. Atau bawa ke doktor rumah dia. Kita apa? Kalau kita doktor, lagi senang ya. Orang sakit itu kita cuba usahakan untuk mengubati penyakit dia. Supaya dia seronok dengan kita. Bagi mendatangkan kesukaan daripada mereka. Itu kalau ada yang ketiga ni. Udah habis wirid, dah habis zikir, ada lagi masa, cari. Mana ada orang miskin. Kalau ada orang sakit, pergi ziarah. Kalau ada orang mati, kita ziarah dia. Kalau ada orang perlu pertolongan, kita tolong dia. Itu aktiviti kita ya. Buat kebajikan kepada muslimin dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan di dalam hati orang mukminin. Atau engkau perbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan segala amal yang soleh. Buat amal soleh. Seperti berkhidmat kepada fuqaha, berkhidmat kepada tuan-tuan guru. Ya, tak payah datang kampung berkhidmat dengan saya. Tapi tuan guru dekat dengan tuan-tuan dan puan ni, cari. Ada berkhidmat dengan dia. Orang dulu apa itulah dia jadi khadam kepada tok guru tau. Dia bawakan beg tok guru tu, dia pimpin tok guru tu sana kemari. Itu orang dulu tau. Sebab tu ilmu mereka berkat. Kita kena tok guru kemudian hina. Ada tak orang sekarang yang menghina tok guru? Cuba baca Facebook tu. Ya Allah. Tuan guru Haji Abdul Hadi Awang kata dia lebih hadi. Tulisnya lebih hadi. Menghina tu. Mana yang menjatuhkan standardnya? Itu sekarang ni. Padahal dia tu diiktiraf oleh seluruh dunia sebagai ulama. Tapi ada yang menghina dia. Cuba baca dalam Facebook, baca dalam Twitter, baca dalam Instagram. Itu banyak menghina Tok Guru. Padahal Tok Guru tu patut dimuliakan. Kerana mereka tu memberi ilmu yang tidak ada nilai di sisi kita ni ya. Tak boleh nak kita nilai berapa banyak ilmunya. Jadi tu datangkan berkhidmat kepada fuqaha. Fuqaha tu ahli-ahli fiqh yang pandai dalam ilmu-ilmu fiqh dipanggil fuqaha. Kalau ramai dipanggil fuqaha, kalau seorang dipanggil faqih ya. Tu kalau singularnya. Kalau ramai fuqaha yang solehin, tapi biar yang soleh-soleh. Bukan tahu semayang tapi tak semayang. Tahu menutup aurat tapi biarkan anak tak menutup aurat. Tahu benda tu apa? Tahu sedekah tu sunat. Digalakkan oleh Allah Taala tapi dia kelekut bakhil tangkap jerin. Bukan fuqaha jenis itu ya. Fuqaha yang solehin, yang soleh-soleh mengamalkan ilmunya. Ya, ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, pergi berkhidmat dengan mereka. Cari di sini Ustaz Kamarudin sini cari rumah dia. Jadi khadam kepada dia. Atau mana-manalah ulama-ulama yang ada di kawasan ini ya. Ustaz apa sekali yang ada di kawasan ini. Carilah ya. Itu fuqaha yang solehin. Mana dia solehin? Dia hilang sekejap. Yang solehin. Dan ulama sufiyah, ulama sufi, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf ya. Ahli-ahli tasawuf. Dia sufiyah. Sufiyah tu dia mengamalkan ilmu tasawuf. Di samping bertauhid dan juga berfiqh. Dia tasawuf tu salah satu cabang ilmu saja. Tapi kalau dia betul-betul orang yang sufi, dia mengamalkan ilmu tasawuf. Tidak ada lagi dalam dirinya itu sifat-sifat mazmumah. Tak ada lagi dalam dirinya sifat-sifat yang dikeji. Tapi sebaliknya dihimpunkan dalam dirinya itu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu ulama yang sufiyah yang mengamalkan ilmunya. Bagaimana? Fuqaha, ulama sufiyah dan ahli agama. Yakni orang-orang yang beragama. Orang yang berjuang dalam Islam. Orang yang berjuang untuk menegakkan Islam dan sebagainya. Itu ahli agama, ahli din. Dan orang yang beragama. Dan berkhidmat kepada segala guru kita. Kalau ada guru-guru dekat kita ni, khidmat dengan dia. Dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu. Dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu. Apa saja kehendak mereka itu, kita cuba untuk sampaikan. Dan sebagainya. Dulu lah di kampung saya dulu, ada seorang tuan guru, tak usah sebut nama lah. Dia bukan nyuruh pun tak. Dia lepas ngajar tu, dia pun kata, teman esok mula lah nak ke Bendang. Kerana udah penuh lalang. Nak najak lah termasuk. Esoknya tu semua orang kampung tu berhenti kerja.
Semua pergi ke Bendang membantu dia. Sehari siap. Ya, sehari siap. Habis sehari dah siap tajak. Masa orang kampung saya dulu kerjanya bersawah tau, sawah padi. Kemudian bila dah masak padi tu, dia pun apa? Dia pun lepas ngajar tu khabar orang kampung. Teman esok mula lah nak nuai. Masa dulu bukannya membanting saja. Bukan menyabit tu, pakai tuai. Cop pakai tuai tu. Siapa yang tahu tuai tahu lah ya. Esoknya semua suri-suri rumah, mak-mak saya, mak-mak saudara semua berhenti kerja tempat mereka, pergi membantu tuan guru tu. Siap satu hari. Tuan guru tu sediakan makanan tengah hari aja. Itu dulu-dulu membantu guru-guru yang mengajar mereka ketika itu. Gini hari tak jumpa lagi apa tu ya. Jadi berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu dan memberi makanan dan pakaian akan fuqara. Fuqara itu apa? Orang fakir-fakir. Bagi pakaian pada mereka. Ya? Fuqara itu orang yang fakir-fakir dipanggil fuqara. Kalau seorang fakir, kalau kami fuqara. Orang fakir-fakir. Fakir itu apa? Tak ada. Dan akan orang miskin. Kalau orang fakir tak ada, jadi orang miskin pula. Orang miskin ni tak ada seteruk orang fakir ni ya. Tapi dia tak cukup juga orang miskin ni. Ada tapi tak cukup. Fuqara ni apa? Tak ada. Orang fakir ni apa? Tak ada. Cari bagilah mereka pakaian, cari bagi mereka makanan dan sebagainya. Itu dipanggil fuqara. Ya. Pakaian dan fuqara akan fuqara bagi pada fuqara dan akan orang miskin dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Kalau dengar orang sakit ulang. Jangan sekali ziarah tak nyengok-nyengok lagi. Selalu ziarah dia. Dan berulang-ulang berjalan mengantar orang yang mati. Orang lain-lain lah. Kan hari ni hantar orang mati, esok orang itu juga. Orang dia dah mati, tak ada lagi. Orang lain-lain. Esok ada orang mati, hantar lagi. Lusa ada orang mati, hantar lagi. Hantar ke kubur. Ini orang lelaki aja lah. Orang perempuan tak pernah ya. Hantar ke kubur. Dan berulang-ulang menolong segala orang yang kesusahan. Siapa yang dalam kesusahan, kita tolong dia. Ini. Udah lepas tadi ya. Itu yang ketiga. Dah lepas yang pertama menuntut ilmu. Dah lepas kedua dah buat yang sunat-sunat. Yang ketiga ada lagi masa. Ini dia. Tolong masyarakat keliling. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah yang sunat. Itu lebih afdal kerana kita membantu masyarakat lain. Ini ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Lebih afdal daripada membuat yang sunat-sunat tu. Itu lebih baik. Kerana dia membantu orang lain. Kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah. Semua kira ibadah tu. Dapat pahala. Ziarah orang sakit dapat pahala. Pergi hospital tu tengok orang sakit ada ziarah semua. Berikan kesukaan, bagikan semangat kepada mereka. Ada adabnya pula ya. Nak ziarah orang sakit tu ada adab. Jangan ngelin je tengok dia. Entahlah. Dia pula toyak. Itu bukan nak memberi semangat kepada dia. Dia pun lekas. Dah rasa tak ada udah putus harap dah. Tak ada rasa nak sembuh. Jadi betul kan ada adab tu ziarah orang sakit tu. Jangan bersembang manjang-manjang. Kadang dia letih, dia nak rehat. Kita pergi ziarah di hospital tu berjam-jam. Jangan aku tu. Ada adabnya. Jadi apa? Ziarah orang sakit. Dia ulang-ulang ya. Maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadah yang sunat. Kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah. Lagi menyukakan hati orang Islam. Kerana sabda Nabi SAW, Man asbaha yaumal jum'ati sha'iman wa 'ada maridan wa syahida janazatan wa tasaddaqa sadaqatan faqad aujaba lahul jannah. Artinya barang siapa berpagi-pagi hari Jumaat. Minggu sekali lah pagi-pagi ya, setiap pagi-pagi aja, bukan mesti hari Jumaat aja. Tapi dia nak mengatakan seminggu sekali itu berbandingnya dengan hari Jumaat kan. Barang siapa pagi-pagi pada hari Jumaat. Puasa, dia pagi itu puasa dan ziarah ia akan orang yang sakit. Dah ada puasa ziarah orang sakit pula. Bukan dia tak puasa ziarah orang sakit, tengok ada apple atas meja orang sakit tu, dia menyapunya orang sakit tu terbedik tengok ya. Bukan apa itu. Tapi ziarah orang sakit tu.
Dan hadir ia akan jenazah. Lepas tu dia kalau dia dengar orang mati dia pergi. Dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah. Apa saja sedekah orang, sama ada orang tuan rumah orang mati tu ke ataupun orang lain ke, sedekah orang miskin dan sebagainya. Maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Ya? Wajib baginya syurga. Itu aktiviti yang ketiga. Buat perkara-perkara yang membantu masyarakat keliling. Jangan bagi lepas begitu saja. Membantukan masyarakat yang sekeliling dia. Kalau ada orang sakit, ziarah. Kalau ada orang mati pun ziarah. Bukan ziarah saja, doakan dia. Ya. Kalau kita dalam kawasan itu, kalau boleh kita boleh mandi mayat, mandikan. Jadi setiap orang mati itu wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disemayangkan dan wajib dihantar dia ditanamkan, ya, itu orang mati itu. Kalau kita ada kemampuan itu, buat empat-empat tu. Mandikan dia. Kemudian apa lagi? Kafankan dia, semayangkan dia dan tanam dia ke kubur, ya. Itu fardu belaka tu, wajib belaka tu, ya. Fardu kifayah namanya, ya. Itu kalau ada masa buat tu. Itu yang ketiga. Perkara yang ketiga, ya. Jangan lepas. Last sekali perkara yang keempat. Last sekali, ya. Apa nak buat perkara yang keempat? Bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu. Kawasan kita tak ada orang miskin. Kawasan kita tak ada orang yang perlukan bantuan. Tak ada orang yang susah. Tak ada orang fuqara. Ya? Tak ada. Tak dapat bantu siapa-siapa. Ataupun dah kita bantu. Dah habis selesai. Ada lagi masa. Dah kita bantu orang miskin. Dah kita ziarah kubur. Dah kita ziarah orang sakit. Dah kita hantar jenazah. Ada lagi masa. Lambat lagi zuhurnya. Ya? Jadi ada masa kita buat perkara yang keempat. Apa perkara yang keempat? Bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi sibuk engkau dengan hajatmu. Buat perkara yang menguntungkan diri sendiri. Apa saja hajat dia buat sendiri. Ya, jadi ibadah tu. Berkebun jadi ibadah, berikan jadi ibadah, berniaga jadi ibadah. Berdakwah, dan itulah dakwah jadi ibadah, ya. Baca Quran, ngajar Quran jadi ibadah. Apa saja yang menguntungkan diri sendiri, ya. Buatlah. Bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu, tetapi sibuk engkau dengan hajatmu kerana berusaha atas belanja dirimu. Lebih-lebih lagi orang lelaki, dia wajib mencari rezeki untuk dirinya dan juga untuk tanggungannya, untuk isteri dan anak-anaknya. Wajib mencari rezeki. Untuk apa? Untuk menanggung mereka. Itu wajib tu. Jadi dapat pahala tu. Apa saja kita buat. Apa saja kita buat dapat pahala. Mesti ada 5 syarat. Dengarlah tuan-tuan. Mesti ada 5 syarat dapat pahala. Berikan dapat pahala. Berniaga dapat pahala. Berkebun dapat pahala. Menoreh getah dapat pahala. Berladang dapat pahala. Apa saja dapat pahala. Tapi mesti ada 5 syarat. Yang pertama, niatnya mesti betul. Niat dia mesti betul. Dia bekerja tu, berkebun tu kan apa? Nak menyara keluarganya. Betul niat tu. Betul boleh tu. Ya. Kalau dia menjaga nak menjalankan fardu kifayah. Kalau dia berikan juga nak menjalankan fardu kifayah supaya masyarakat keliling dia senang membeli ikan dari dia. Apa saja. Itu niat nak betul. Rasul sebut apa? Innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Kalau betul niatnya, baiklah amal tu, ya. Jadi 5 syarat. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, benda yang dia buat itu sah di sisi syariat. Apa dia buat tu? Jangan benda yang haram. Jangan mencuri. Jangan merampak. Jangan menipu. Buatnya benda yang sah di sisi syariat. Dibenarkan oleh syariat. Ya, menyaga boleh. Menyaga pun tengok apa benda menyaga. Menyaga tepung boleh. Menyaga beras boleh. Menyaga minyak masak boleh. Menyaga apa lagi? Menyaga gula boleh. Yang tak boleh apa? Menyaga dadah tak boleh. Haram. Menyaga daging babi tak boleh. Menyaga ayam boleh. Lagi apa? Menyaga rokok tak boleh. Kerana rokok tu haram. Kalau nak marah-marah lantak, ya. Jangan menjaga rokok. Duit daripada belajar rokok tu duit haram tu. Kerana rokok tu hukumnya haram. Jangan jual benda-benda yang haram. Itu menjaga. Mesti benda yang betul. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Kalau dia berkebun, jangan ngojakan tanah orang. Kebun dia sendiri. Kalau dia berikan, jangan tengok jarin orang. Jangan tengok taut orang. Taut sendiri. Dan sebagainya. Mesti betul. Kalau dia menjaga,
Mesti timbangnya betul, sukatannya betul. Jangan ada akad jual beli pula tu. Ya, jangan nipu. Jangan tipu timbang, jangan tipu sukat. Esok akan masuk neraka wail. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Dan itu neraka wail bagi mereka-mereka yang nipu timbang, yang menipu sukat. Apabila dia membeli, diberatkannya. Apabila dia menjual, diringankannya. Itu esok akan dapat neraka wail. Jadi itu dah. Perlaksanaannya mesti betul. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, natijahnya disalur kepada tempat yang betul. Dia jual ikan. Jual banyak duit. Untung. Dia menyara isteri dan anak-anaknya. Betul tu? Ya. Untung banyak. Lagi apa? Banyak lagi lebih. Dia infakkan kepada masjid dan surau. Betul tu? Infakkan kepada sekolah-sekolah agama dan sebagainya. Sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Betul tu? Ada lagi. Dia cari mana pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan Islam. Itu betul. Yang tak betul apa? Menyaga, untung dah untung pergi karaoke, pergi naik kelab, pergi pergi tempat judi dan sebagainya. Tempat-tempat hiburan, tempat berpeleseran. Semua tak betul tu. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Ya, itu yang kelima. Jangan meninggalkan ibadah asas. Menyaga, jangan sampai tak sembahyang waktu. Ya. Menyaga, jangan tak puasa bulan Ramadan. Ibadah asas rukun Islam yang 5 tu. Jangan tinggalkan. Kalau ada 5 syarat ni, buat apa pun dapat pahala di sisi Allah SWT. Kira ibadah tu. Berkebun kira ibadah. Menoreh getah kira ibadah. Jadi cikgu jadi kira ibadah. Jadi ustaz kira ibadah. Jadi askar kira ibadah. Jadi polis kira ibadah. Ada 5 syarat tu. Tu buatlah. Untuk kepentingan dirinya. Itu jaga diri ya. Berusaha ada belanja dirimu dan belanja anakmu. Dan atau isterimu. Padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu. Sejahtera daripada segala yang kejahatan. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu. Sejahtera mereka itu daripada lidah kita. Takkan kita ngumpat pokoknya. Ini hari orang ngumpat tak pakai lidah dah. Pakai jari je. Tengok dibaca dalam Facebook tu. Ya Allah. Ngumpat pokoknya. Ustaz kena umpat. Haji Ibrahim kena umpat. Macam-macam. Ya? Tok Imam kena umpat. Ustaz Azim kena umpat. Ya? Selalu ngumpat je pokoknya. Ya? Tak betul aja orang lain. Dia je yang betul. Ya? Pemimpin tentu boleh kena umpat saja. Kerajaan tembok atap lah. Kerajaan pintu belakang. Macam-macam. Ngumpat saja. Ya. Udah tulis tu nak delete pun tak boleh. Kalau delete pun mereka dah tulis dah. Kecuali dia taubat. Minta ampun dengan orang-orang yang diumpat. Ya. Jadi sejahtera. Jangan bagi menyakitkan hati orang muslim dan muslimat. Sejahtera segala muslimin daripada kejahatanmu. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu. Dan tanganmu. Ada tangan apanya? Jari itu boleh ngumpat lah sekarang. Ya. Dan sejahtera agamamu. Kerana engkau tiada berbuat maksiat. Kamu tak ada buat maksiat. Agama pun sejahtera juga. Kamu tak ada mencuri, tak ada merogol, tak ada menyuara, tak ada mabuk dan sebagainya. Itu sejahtera itu agama sejahtera. Maka engkau dapat dengan yang demikian itu apa dapat? Engkau dapat dengan yang demikian itu akan darjat apa? Ashabul yamin. Ashabul yamin. Maksudnya apa? Menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Ya? Fi sidrin mahdudin wa talhim mandudin wa zillim mamdudin wa ma'im maskub. Ya? Mereka berada di dalam taman-taman, di pokok di celah-celah pokok-pokok bidara. Dan pokok-pokok pisang. Itu artinya kegembiraan bagi orang yang golongan kanan. Ya? Kita kalau dapat kitab dengan tangan kanan, esok gembira lah tu. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Dapat berjumpa dengan keluarganya balik dengan gembira. Mudah-mudahan kita masuk syurga, isteri pun masuk syurga, anak-anak pun semua masuk syurga. Itulah kegembiraan yang hakiki. Semua dapat syurga. Dia bila kita nak masuk dalam golongan ashabul yamin, golongan kanan.
Yakni orang yang diberi suratannya. Suratan itu suratan amal. Kita ni akan diberi suratan amal. Ada yang dari tangan kanan, tanda berjaya tu. Ada yang diberi tangan kiri. Tangan kiri itu tanda tanda menderita tu, tanda akan disiksa. Itu ashabul shimal. Ya, orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya tu apa? Wa ashabul shimal, ma ashabul shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmumin la baridin wala karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu akan dimasukkan dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Siapa nak angkat tangan? Tulis tu, saya nak tulis. Itu golongan kiri ya. Jangan. Lebih teruk lagi kalau dapat kitab daripada belakang. Itu lagi teruk. Cucuk dada tu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Itu lagi teruk. Itu Allah sebut dalam Quran juga. Ya. Dalam surah Al-Insyiqaq tadi sebut lagi ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira. Kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya. Macam mana dari belakang? Dada itu cucuk dengan tangan kiri, tembus tangan kiri itu ke belakang, ambil dari belakang. Siapa yang jenis apa itu? Ya. Fasawfa yad'u subura. Dia akan menjerit kecelakaan. Laki aku. Ya. Wa yasla sa'ira. Dan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka yang 7 ya. Namanya Sa'ir. Dia akan masuk dalam neraka Sa'ir. Itu kalau dari belakang ni. Kita tak nak itu. Kalau boleh biar ashabul yamin. Dari golongan kanan. Ya. Iaitu, yakni orang yang diberikan suratannya pada kanannya seperti orang yang soleh. Kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Tak dapat. Tapi kalau tangan kanan dapat itu ya. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada makam agama Islam. Paling kurangnya dapat ashabul yamin. Itu paling common ya. Atas lagi adalah muqarrabin. Itu memang hebatlah. Lagi apa? Lagi apa? As-siddiqin. Al-muflihun. Itu pangkat-pangkat di syurga ya. Jadi buat tu. Jadi kita sekurang-kurangnya kita masuk dalam ashabul yamin. Itu yang keempat tadi ya. Ada pun martabat yang di bawah daripada ini, di bawah daripada ashabul yamin tadi, di bawah daripada golongan kanan tadi, maka dipanggil apa? Ashabul shimal, golongan kiri. Itu teruk masuk neraka dulu. Yakni orang-orang yang diberi suratannya pada kirinya. Iaitu kalau dapat tangan kiri, hisabnya bersangatan. Ya, hisaban syadida, bersangatan hisabnya. Iaitu orang-orang yang dipermainkan oleh syaitan. Kerana syaitan bukan suka kita mengaji ni pun. Syaitan bukan suka kita bersedekah. Syaitan bukan suka kita semayang. Syaitan bukan suka kita menutup aurat. Itu dipermain-main oleh syaitan. Kerana mereka itu sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan agama. Tulis aja benda-benda yang mencatatkan yang menghina agama. Ya. Orang kata mari ada menyeru, mari kita tutup kedai arak. Jangan bagi arak tu dia dijualkan. Ada pula orang kata kalau nak tutup kedai arak tu tutup dulu sekolah tahfiz. Ada kata begitu ya. Itu mempermain-mainkan agama tu. Tutup dulu sekolah tahfiz baru tutup kedai arak ni katanya. Itu seolah-olah seolah-olah arak dengan hafal Quran tu sama aja, menyamakannya. Menghina Islam tu. Jangan jadi orang begitu. Itu syaitan yang mempermain-mainkan kan? Kerana mereka itu sibuk dengan sesuatu yang menggugurkan agama mereka. Ya. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah itu mudah-mudahan Allah lindung kita daripadanya ya. Wal-iyazubillah. Kalau ramai wa na'udzubillah. Kalau seorang wal-iyazubillah. Atau memberi kesakitan. Jangan buat benda yang menyakitkan orang lain. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Kalau dia itu orang beriman, orang Islam, jangan bagi dia kesusahan, jangan bagi dia sakit, jangan bagi dia penderitaan dan sebagainya. Bagi kesukaan bagi mereka. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebiasaan di dalam dunia dan akhirat. Kalau hendak syurga, buat baik kepada masyarakat keliling. Kalau hendak neraka, buatlah. Sakitkan hati mereka.
umpat mereka dan sebagainya. Dan sayugianya engkau jauhkan akan martabat yang akhir ni. Jangan bagi ashabul shimal tu. Jangan kita hampir sikit pun dengan martabat ashabul shimal tu. Biar ashabul yamin itu paling rendahnya, ashabul yamin ya. Ketahui olehmu. Ini penutupnya. Ketahui olehmu, hai talib. Kita ni talib lah ke? Talib tu penuntut. Bukan untuk ilmu aja, penuntut keredaan Allah Taala, menuntut keselesaan dalam kehidupan di akhirat, menuntut kebahagiaan. Itu talib. Bukan nama orang talib ni, penuntut. Kita ni semua talib lah ke? Kalau lelaki, talib. Kalau perempuan, talibah. Kalau ramai, talibin atau talibun, ikut struktur ayat ya. Itu talib. Bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya ada 3 perkara. 3 jenis orang dalam dunia ni. Kita nak yang mana? 3 perkara. Yang pertama, salim. Salim tu selamat. Yakni sejahtera daripada seksa. Iaitu seseorang yang menyimpankan atas berbuat segala yang difardukan atasnya. Dan meninggalkan akan segala maksiat. Dia buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Yang sunat tak buat. Yang makruh tak buat juga. Ya? Tapi dia buat yang wajib dan dia buat yang wajib aja. Yang sunat tak buat. Itu salim. Selamat itu. Tapi tak dapat pangkat lah. Yang kedua dipanggil rabih. Rabih. Artinya orang yang untung. Orang yang dapat laba. Yang ni mendapat laba. Dapat untung. Iaitu seseorang yang berbuat segala yang difardukan atasnya. Yang difardukan atasnya. Di samping itu, menjauhkan daripada segala maksiat. Serta ia membanyakkan akan segala yang disunatkan. Membanyakkan benda yang sunat. Semayang sunat buat, puasa sunat buat, pakaian sunat buat, sedekah sunat buat, baca-baca zikir-zikir sunat buat, baca Quran sunat buat, apa saja dibuat banyak yang sunat. Kita dah baca ni dulu, masa saya ngajar pagi untuk kuliah muslimat, dah baca ni. Barang siapa yang membuat yang wajib, disertai dengan yang sunat-sunat, maka penglihatannya adalah penglihatanku. Jadi Allah pelihara penglihatannya. Pendengarannya adalah pendengaranku, kata Allah. Itu dalam hadis qudsi. Kaki yang berjalan adalah perjalananku. Tangan yang mencapai adalah pencapaianku. Artinya Allah pelihara segala anggota-anggota kita. Itu buat yang sunat-sunat. Di samping yang wajib-wajib. Yang wajib mesti buat juga. Jangan buat yang sunat saja, tak ada buat yang wajib. Ya? Jadi itu namanya rabih, untung. Orang yang dapat laba. Iaitu orang yang berbuat segala yang difardukan atasnya dan menjauhkan segala yang maksiat. Serta ia memperbanyakkan akan segala yang disunatkan. Yang sunat dibuat banyak-banyak. Maksiat tak buat. Apa saja benda haram dia tak buat. Dia hanya buat yang wajib dan sunat. Wajib, sunat, wajib, sunat. Haram makruh tak buat. Yang ketiga, khasir. Khasir tu orang rugi. Khasirat. Orang rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Yakni dapat rugi. Niaga rugi. Beli RM5, jual RM2. Rugilah. Iaitu seseorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya. Yang fardu tak buat, yang dilarang buat. Itu rugi lah tu. Esok akan masuk neraka. Orang berzina, rugi. Semayang tidak. Tak puasa. Bila bulan puasa, jadi geng plastik. Plastik hitam. Geng plastik hitam di bulan Ramadan. Ada tak orang tu? Rugi lah tu. Di dunia ni tak ada apa-apa. Esok di akhirat esok rugi. Itu khasir. Iaitu seseorang yang meninggalkan akan yang difardukan, yang wajib tak buat, dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Maka jika tiada kuasa engkau untuk menjadikan dirimu itu pada martabat yang rabih, tak boleh dapat keuntungan, yakni yang dapat laba itu, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat yang salim. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut, jadi orang salim. Selamat daripada neraka. Walaupun tak ada pangkat, jadilah. Asalkan jangan masuk neraka. Ya? Masuk syurga, tapi dapat pangkat yang terkebawah sekali. Tak apa, jadilah. Asalkan dapat apa? Dapat nikmat syurga juga. Ya? Nak pangkat, kena buat banyak yang sunat-sunat. Kerana fazilat yang banyak benar. Ya? Jadi salim. Yakni yang sejahtera itu. Dan hendaklah engkau takuti. Dan engkau jauhi akan martabat yang khasir. Jangan buat benda maksiat. Ya? Tapi kalau buat juga, ada jalan keluar tak? Ada lagi. Ya? Taubat kepada Allah SWT. Kalau taubat, habis. Habis. Delete di Tuhan. Segala maksiat-maksiat kita. Tahu delete. Dipadam di Tuhan. Tak ada jadi.
maksiat lagi. Malahan dapat syurga betul. Itu janji Allah. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum. Nah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kamu dari segala kesalahan kamu. Bila kesalahan dan maaf jadinya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Nak kita nak? Jadi taubatlah kita kepada Allah SWT. Ya? Sentiasa taubat. Lepas semayang tu, lepas salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Banyak ya, taubat kepada Allah SWT. Ingat ke dosa-dosa yang kita buat tu. Jadi kau tak boleh jadi apa? Sekurang-kurangnya jangan jadi orang khosir. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi akan martabat yang khosir tadi. Yang rugi tadi. Yang dapat kerugian itu. Dan ketahui olehmu, padahal wahai talib, wahai penuntut-penuntut kerajaan Allah yang mencari kasih sayang Allah, wahai talib, kena talib belakang. Bahawasanya bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk ada 3. Hak makhluk tadi hak agama, ini hak makhluk. Ada 3 jenis. Apa dia? Yang pertama seperti malaikat. Malaikat tak erti nak buat dosa ya. Tak erti nak derhaka. La ya'sunallaha ma amarahum. Seperti malaikat, iaitu mereka yang berbuat kebajikan pada makhluk dan kasih sayang akan mereka itu. Dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Itu kerja malaikat. Menyukakan orang lain aja. Yang kedua seperti binatang. Binatang apa? Binatang yang bukan binatang liar ya, binatang yang jinak. Dia tak ada buat baik tapi dia tak ada buat jahat. Iaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan, tak ada buat baik kepada makhluk, tak ada apa, tapi tidak pula membuat kejahatan. Macam ayam, macam korban, macam lembu, macam kambing, dia tak ada membuat kebaikan. Tapi dia tidak pula melakukan kejahatan. Bukan macam binatang buas. Yang ketiga seperti kala. Ini binatang yang jahat. Jangan jadi orang itu. Seperti kala, kerjanya nak ingat orang je. Ular, matuk orang kerjanya. Seperti kala dan ular dan segala binatang yang buas. Rimau, singa dan sebagainya. Itu tiga jenis. Iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk dan tiada diharap akan kebajikan kepada makhluk. Tak ada diharap. Ya? Maka jika tiada kuasa engkau jadikan dirimu seperti malaikat, bukan senang. Nak meninggalkan maksiat bukan senang. Kecuali dia sudah sedar betul-betul, dia taubat. Rasul yang apa itu? Rasul tu zahirnya macam manusia biasa. Tapi batinnya macam malaikat. Itu Nabi Muhammad dan juga Rasul-Rasul yang lain. Tapi kita ni kadang-kadang tergoda oleh syaitan. Tergoda oleh hawa nafsu juga. Buat juga maksiat. Tapi bertaubatlah mudah-mudahan dengan itu kita lepas daripada seksa Allah SWT. Di dunia pun lepas, di akhirat pun lagi lepas. Ya? Maka jikalau tiada kuasa engkau jadi dirimu itu seperti malaikat, maka jadikan dirimu itu seperti binatang yang tak ada melakukan kejahatan kepada orang lain, seperti kambing, seperti ayam, seperti itik dan sebagainya. Dan jangan engkau turun kepada martabat kala dan ular. Jangan jadi kala, jangan jadi ular, jangan jadi singa, jangan jadi rimau. Kerjanya apa? Nak merosakkan binatang lain, merosakkan orang lain, merosakkan segala makhluk lain. Dan segala binatang yang buas itu. Syahadan tu yang bermula. Ya? Sayugianya jangan engkau sibuk pada tiap-tiap hari. Ini kesimpulannya. Jangan kamu sibuk pada tiap-tiap hari dan malam, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu. Buat benda yang manfaat. Di dalam akhirat, untuk akhirat. Dapat pahala. Itu saya kata buat 5 perkara. Ada 5 syarat, dia jadi ibadah. Itu untuk akhirat itu. Apa saja kita buat, walaupun berbentuk dunia, tapi kalau ikut 5 syarat tadi, dia jadi akhirat. Dapat pahala tu. Yang memberi manfaat bagimu dalam akhirat, dan sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu di dalam dunia. Dia menolong atas akhiratmu. Tapi biar dunia tu jadi ladang, bendang untuk akhirat. Ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk akhirat. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu seperti engkau bersunyi-sunyi sendirimu. Tak boleh buat apa-apa, duduk rumah, duduk diam.
Ya, duduk diam-diam. Ini COVID-19 ni ada hikmah tau. Dengan adanya COVID-19 ni kita tak ada keluar. Tak ada beli nombor ekor. Kedai ekor pun tutup. Kedai judi pun tutup. Kedai arak pun tutup. Itu ada hikmahnya tau. Ini duduk sendiri-sendiri. Dan jikalau engkau bersunyi sendirimu, nescaya engkau nescaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Kalau seorang boleh jadi imam. Dulu tak pernah jadi imam. Dulu surah lazim tak hafal. Ini kena hafal lah. Dah jadi imam rumah. Tapi sekarang ni dah boleh datang ke masjid. Idak pula nak datang. Ya. Jadi begitulah. Dan jikalau engkau bersunyi sendirimu, nescaya engkau kuasa mendirikan agamamu pada berbuat ibadah. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Tak ada kerja lain, tidur lebih baik. Kalau tak ada orang berdosa ketika tidur. Tak ada buat dosa. Maka iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar. Bercerita-cerita, ngumpat-ngumpat je kerjanya. Jangan. Ngumpat pemimpin aja. Ngumpat ahli politik aja. Tambah kalau jadi ahli politik tu, ngumpat orang je kerjanya. Berkhabar-khabar yang tiada memberi manfaat akan agama. Atau memikirkan akan yang demikian itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Sebaik-baik Islam manusia itu, manusia yang baik benar Islamnya itu, iaitu meninggalkan sesuatu yang tiada memberi manfaat pada agama. Itu yang sebaik-baik. Buat satu. Paling komanya tidur. Tak ada melakukan maksiat, tak ada melakukan dosa kepada orang lain. Tak ada ngumpat orang lain. Wallahu a'lam. Saya pun kata wallahu a'lam jugalah. Akan datang kita akan baca sebab apa? Menyatakan adab bersedia bagi segala semayang. Itu akan datang ya, insya-Allah. Ya. 2 minggu lagi sekarang dah. Itu pun kalau dipanggil lagi, dah idak lah ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada apa-apa soalan, tulislah dalam YouTube ada, dalam Facebook ada. Insya-Allah akan dijawab oleh Ustaz Azim. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.